Assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia saya ucapkan kepada penonton di rumah. Kembali lagi kita dalam rancangan Cegahlah Jenayah. Bersama saya pada hari ini, hos anda Zainal Abidin, akan kita bincangkan isu-isu berkaitan jenayah yang berlaku di Malaysia untuk kesekian kalinya. Apakah itu black economy? Apakah itu rasuah? Dan apakah punca-puncanya? Oleh itu, saya Zainal Abidin, hos anda pada hari ini, bersama-sama akan mengkaji isu berkaitan black economy dan rasuah bersama dua tetamu jemputan kita pada hari ini yang hadir secara dalam talian. Dipersilakan Encik Ali, wakil daripada Jabatan Polis Diraja Malaysia PDRM, dan Cik Emma, wakil panel daripada Jabatan Perundingan dan Pencegahan Rasuah PPPR. Baiklah, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Encik Ali selaku wakil panel PDRM untuk menjelaskan apakah itu black economy. Kepada Encik Ali, persilakan. Terima kasih Zainal. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Zainal, Cik Emma dan para penonton yang berada di rumah. Baiklah, untuk pengetahuan para penonton sekalian, black economy ataupun ekonomi gelap adalah salah satu aktiviti yang berasal daripada sumber yang menyalahi undang-undang di sesebuah negara. Kegiatan tersebut boleh dikategorikan sebagai sah dan tidak sah pada barang serta perkhidmatan yang ditawarkan. Black economy ini juga boleh didefinisikan sebagai semua kegiatan ekonomi dalam ekonomi tertentu yang terjadi luar atau melanggar undang-undang dan peraturan masyarakat yang berlaku. Antara contoh aktiviti black economy ini ialah pemerdagangan manusia, pekerja asing tanpa dokumen, judi, dadah dan pelacuran. Okey, terima kasih Encik Ali di atas perkongsian sebentar tadi. Baiklah, seterusnya kita akan persilakan pula Cik Emma untuk menjelaskan pula isu berkaitan rasuah yang kian berleluasa di negara kita. Cik Emma, boleh Cik terangkan serba sedikit tentang rasuah dalam negara kita? Terima kasih Zainal. Baiklah, rasuah. Apakah itu rasuah? Menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, rasuah ini didefinisikan sebagai penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk seseorang individu kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasmi. Antara faktor yang mendorong aktiviti rasuah dalam negara kita ini ialah memudahkan karena birokrasi, lemah sasiah dan peribadi, peraturan kerja yang lemah, wujud peluang di hadapan mata dan kenaikan kos sara hidup masyarakat. Untuk pengetahuan Zainal dan para penonton sekalian, aktiviti rasuah ini pada dasarnya bukan sahaja aktif di kalangan masyarakat biasa sahaja, namun ada juga ahli politik, usahawan dan ahli-ahli lain yang berpengaruh nyatanya aktif dalam menjalankan aktiviti rasuah ini. Kebiasaannya berpunca untuk menaikkan pangkat, merahsiakan kesalahan undang-undang dari pihak tertentu dan bermacam-macam lagi sebab berlakunya aktiviti rasuah ini di kalangan masyarakat Malaysia. Baik, terima kasih Cik Emma di atas perkongsian tentang isu rasuah dan kesannya terhadap negara. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Encik Ali dan Cik Emma kerana sudi meluangkan masa bersama kita di rancangan Cegah Jenayah pada hari ini. Untuk agenda seterusnya, kami membawakan seorang individu yang pernah menjadi mangsa kes rasuah beberapa tahun yang lalu untuk berkongsi pengalaman beliau mengatasi rasuah. Baiklah Cik Samad, bolehkah Cik menceritakan kepada kami tentang apakah yang berlaku kepada Cik berkaitan isu rasuah yang Cik hadapi? Jadi saya ni merupakan pekerja penjawat awam je. Beberapa tahun lepas, saya telah dituduh atas terima rasuah daripada pihak tertentu. So, pada awalnya, saya memang tak tahu nak buat apa.
Dan tak ada siapa pun percaya saya waktu tu. Sebab saya dilihat hidup dengan kemewahan dan mampu. So kiranya saya jadi kambing hitam lah atas perbuatan pihak yang lain. Tuduhan saya masa tu terima rasuah sebab pihak kedua dia nak tutup mulut berkaitan dengan pecah amanah dia orang. Sedangkan saya pun tak tahu pasal isu tu. Oh, jadi pada waktu itu bagaimanakah Encik mengatasinya? Jadi pada awalnya saya pun waktu tu dah tak tahu nak buat apa. Tapi disebabkan dorongan ibu bapa saya yang percaya dengan perkataan saya pada ketika itu, saya mula untuk mencari jalan keluar yang dapat membantu saya memadamkan tuduhan yang tak jelas dan tak benar. Jadi saya pun cuba menghubungi peguam saya pada ketika itu untuk bantu saya membela diri. So saya time tu ada buat laporan polis untuk tuduhan ni, yang mana tuduhan ni tidak benar. Dan setelah dilakukan beberapa soal selidik dan siasatan pihak polis, akhirnya saya dapat juga membuktikan bahawa tuduhan itu adalah tuduhan palsu semata-mata. Allah, dugaan yang sangat berat ya. Baiklah, terima kasih Encik Samad atas perkongsiannya sebentar tadi. Baiklah, itulah dia perkongsian kita dalam rancangan Cegah Jenayah pada sesi kali ini, iaitu berkaitan isu black economy dan rasuah di negara Malaysia. Saya Zainal Abidin, hos anda pada hari ini. Moga bertemu lagi kita pada segmen Cegah Jenayah pada minggu hadapan. Sekian, salam hormat dan Assalamualaikum.